Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Salam tahun baru 2023 buat 32 juta rakyat dan seluruh dunia. Hai, apa khabar Pak Cik Mak Cik Otok Arung? Baru beberapa saat sudah ramai menonton. Selamat datang. Aku ucapkan kepada penonton-penonton setia di sini, kita ada banyak berita-berita politik panas hari ini. Sebelum kita berkongsi ilmu dan berita-berita tergempar, Pak Cik Mak Cik Otok Arung, jangan lupa ringan-ringankan jari anda, tekan butang like, tap-tap skrin. Selamat datang, aku ucapkan Cyber Troopers, Abah, Cyber Troopers, Hadi Bawang, Perikatan Perjudian Nasional. Hari ini sudah 3 hari berlalu sambutan tahun baru 2023. So, berita yang sangat-sangat panas tersebar sekarang ni ada langkah London nak gulingkan kerajaan Anwar Ibrahim. Selain daripada langkah London ni, hari itu heboh langkah Jakarta. Lepas ni akan ada lagi langkah-langkah politik yang bakal menggemparkan politik Malaysia bagi tahun 2023. Sebentar tadi juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk sesi konsultasi mesyuarat pra-kabinet di Putrajaya. Ini adalah style pemerintahan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya, yang mana Perdana Menteri ke-10 memang perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong dan memberikan briefing kepada Yang di-Pertuan Agong apakah intipati mesyuarat kabinet untuk tahun baru 2023. Nampak muka Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong sangat gembira untuk sesi menghadap Perdana Menteri ke-10 di Istana Yang di-Pertuan Agong. Memang begitulah ya hubungan Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang sangat rapat, sangat mesra. Memang kita tahu kemesraan Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu memang menyakitkan jiwa Muhyiddin dan Tun. Di bawah macam-macam Perikatan Perjudian Nasional, ya Anwar Ibrahim, memang begitulah ya hubungan rapat dia dengan Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan Agong dan Kerajaan Anwar Ibrahim sangat-sangat rapat. Memang sangat-sangat high chemistry sebagai ketua negara, ketua kerajaan untuk memerintah dan mentadbir rakyat. Daulat tuanku. Okey, ada satu video Hadi Bawang mengaitkan Agong sebagai musyrikin Mekah. Hadi Bawang ni, kalau anda semua perasan, dalam kuliah-kuliah agama dia selalu menyindir agung dan raja-raja. Ini Hadi Bawang punya style.
Yang latest ni, yelah, ketahulah kan, Hadi Bawang ni memang direkrut oleh ejen kuasa besar asing. So, dia memang otak dia tu dibasuh anti raja-raja Melayu Islam. So, ini mentaliti politikus yang memang pengkhianat petualang ya dalam sistem politik kita. Diorang memang takkan senang dengan kehidupan, kekuasaan, kebahagiaan yang di Pertuan Agong dan raja-raja kita lah. Memang diorang tak takut nak jadi derhaka sebab ialah kabel diorang kan kuasa-kuasa besar asing. So bagi dia menghina, menyindir, memfitnah Agong dengan label yang golongan musyrikin Mekah, golongan pemerintah-pemerintah yang bagi mereka seolah-olah sama seperti raja-raja kafir. Begitu. Jadi aku suka nak tegur lah ya pengkhianat-pengkhianat, petualang-petualang di sini. Raja-raja Melayu Islam tak sama dengan raja-raja kafir dalam sejarah politik dunia. Bagai langit dengan bumi. Raja-raja Islam ni tak sama dengan pemerintah-pemerintah kafir di seluruh dunia. Jadi aku nak tegurlah Hadi Bawang, move on lah Hadi Bawang. Saya tahulah Hadi Bawang penentang utama kepada Kerajaan Agong di Putrajaya bersama Muhyiddin, bersama Tun. Kalau dah kalah tu kalah sajalah Hadi Bawang. Kalau kau tak boleh terima kenyataan yang di Pertuan Agong tu sangat-sangat berkuasa di Putrajaya dan istana, saya nasihatkan Hadi Bawang pindah sajalah ke negara Singapura kah, ke negara Indonesia kah, ke negara-negara yang tak ada raja-raja. Sebab pengalaman akulah ya mencatur kuasa dalam politik Malaysia ni, ramai betul yang anti raja-raja. Kadang-kadang kepala otak aku kan, tak pernah raja-raja kacau hang. Hang yang pergi kacau raja-raja. Bagi kami okey je pun. Pemerintahan raja-raja tu tak adalah masalah seperti apa yang difitnah oleh pemimpin-pemimpin pengkhianat petualang ni. Jadi saya nak tegurlah ya, Hadi Bawang kalau bagi kuliah-kuliah agama sesat tu kan, tolonglah bezakan raja-raja Islam dengan maharaja kafir, macam Raja Firaun, Raja Namrud. Tak sama ya raja Melayu Islam dengan raja-raja kafir tu, bagai langit dan bumi. Raja-raja Melayu Islam kita ni cerdik, bijaksana, menjaga agama Islam sebagai agama rasmi, menjaga kedaulatan negara, menjaga keharmonian dan perpaduan rakyat, menjaga keselamatan negara. Jadi Hadi Bawang, dahlah jadi ulama sesat tu Hadi Bawang. Kau tak payahlah sindir-sindir raja-raja Melayu Islam ni, musyrikin Mekah lah, keturunan kafir lah. Dahlah. Move on lah. Propaganda politik anti raja-raja Melayu Islam ni, dulu-dulu zaman Tun bolehlah dia buat. 1993, 1980-an bolehlah buat. Ni zaman baru ni dah tak boleh buat Hadi Bawang. Yelah, korang pun Hadi Bawang tu, Muhyiddin, ada skandal rasuah, skandal merompak. Hadi Bawang jangan lupa ya cermin diri sendiri. Skandal rasuah 90 juta ringgit tu, duit YNDB, jangan lupa pulangkan balik. Paku dulang, paku serpih, mengata orang Hadi Bawang yang lebih. Kadang-kadang kan politikus-politikus ni, geng-geng Tun ni, kalau memfitnah raja-raja Melayu tu memang nombor 1.
Ju Fazli. Kau tahu tak? Raja-raja tu lebih banyak merompak daripada kami. Baguslah Tun, kalau dah mengaku merompak depan aku tu, memang kau penggal kepala diri sendirilah. Yelah, sejak aku ni bersuara dalam percaturan kuasa ni, aku kan pro raja-raja Melayu. Jadi Tun dengan ejen-ejen politik dia ni kan, kadang-kadang tu kan ketakutan depan si Ju Fazli. Ju Fazli, kami merompak sikit saja Ju Fazli. Cara diorang memfitnah raja-raja tu kan depan aku. Raja-raja lebih banyak merompak Ju Fazli. Aku kan macam, hey, aku tak ada tanya pun dengan hang. Hang merompak kah? Raja-raja merompak kah? Itu bukan masalah aku. Yang kau tiba-tiba nak cakap pasal merompak ni, kau sedikit merompak. Yelah, politikus-politikus ni kan ramai pengkhianat. Suka merompak projek rakyat. Dia pergi cerita benda yang tak ada bukti, tak ada fakta. Ni Hadi Bawang nak label Agung sebagai musyrikin Mekah lah, pemimpin kafir lah, agak-agak lah Hadi Bawang. Engkau pun bukannya pun kau malaikat. Engkau silap-silap esok lusa mati kau kena jawab depan Allah tu. Skandal rasuah 90 juta ringgit duit 1MDB. Ada berani? Mau jawab depan Ju Fazli Syahmat pun tak berani Hadi Bawang. Nak jawab depan Allah, depan malaikat-malaikat Allah, sediakan skrip anda. Hadi Bawang, ulama sesat, engkaulah paling munafik aku tengok dalam politik Malaysia ni. Nyibuk nak sindir, bumbung kuning lah, payung kuning lah. Menyibuk nak lawan raja-raja. Hang sendiri depan Allah Subhanahu Wa Taala kantoi merompak. Duit YNDB 90 juta ringgit, ada hati nak lawan raja-raja. Bukalah serban hang tu, tak payah pakai jubah lagi. Tak payah lagi buat ceramah-ceramah sesat dekat rumah-rumah Allah. Hang sendiri kantoi depan mata aku merompak 90 juta ringgit. Tak ada guna hang nak mengaku nak lantik diri sendiri sebagai ulama. Sebab tu hang pun tak tersenarai dalam majlis syura ulama dunia. Orang tak tahu kan Hadi Bawang ni. Hadi Bawang ni ejen kuasa besar asing. Memang ejen CIA, ejen Mossad Israel suka ada Hadi Bawang ni. Yelah, dia kan suka memfitnah raja-raja. Suka betul nak jadi pengkhianat, nak jadi petualang depan raja-raja Melayu Islam. Ambil kau. Aku harap sebelum kau mati tu kau bersihkanlah nama hang. Kantoi merompak 90 juta ringgit duit YNDB tu. Ulama-ulama sesat dalam parti lebay. Harap-harap korang boleh bersihkan 7 keturunan hang. Keturunan ulama. Ulama palsu, ulama sesat. Tak sedar diri. Berhentilah hang nak buat propaganda-propaganda menyerang institusi raja-raja Melayu ni. Sekarang ni generasi baru ni tak takut lawan tu, lawan Muhyiddin, lawan Hadi Bawang, pengkhianat petualang yang derhaka depan raja-raja. Kita orang tak takut. Kita orang tak ada jenayah merompak. Hadi Bawang dengan parti-parti lebay ni memang ada kes merompak. Ni belum cerita lagi ni duit COVID yang kau rompak. Ni belum cerita duit rasuah bilion-bilion ringgit masuk dalam mulut hang, Hadi Bawang. Korang ni hati-hati. Selagi aku hidup ni, kau jangan memandai-mandai nak memfitnah raja-raja Melayu. Sia-sia. Ya, Mak Ilambung, Hisham, Dah-dahlah tu nak lawan raja-raja. Dahlah korang ni bukan keturunan raja. Ada hati nak lawan raja-raja Melayu Islam. Terimalah hakikat.
Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih hang di bawang jadi raja. Terimalah hakikat ni. Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih kamu jadi raja. Ramai ni politikus-politikus. Rakyat Malaysia kena tahu cerita ni. Ramai yang dengki, iri hati, busuk hati, sakit hati. Tengok kuasa raja-raja Melayu Islam ni. Berpuluh-puluh tahun bertapak di negara Malaysia berdaulat ni. Sia-sialah mana-mana politikus tu yang busuk hati dia. Tak boleh tengok raja-raja Melayu tu berkuasa di negeri-negeri tanah Melayu. Kamu semua tu politikus, papa politik ejen kuasa besar asing, ejen CIA, ejen Mossad Israel. Dari zaman berpuluh-puluh tahun lalu tak ada satu orang pun boleh perangkap, tipu, nak hancurkan raja-raja Melayu Islam ni. Sampai Tun pun pupus di akhir kehidupan dia, sampai Tun pun dah masuk gua. Sampai Tun hilang jawatan Perdana Menteri. Tun M hilang jawatan Perdana Menteri. Kena laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab berpuluh-puluh tahun derhaka kepada raja-raja Melayu Islam. Di bawah Muhyiddin, kenapa kau jadi pembangkang? Sebab korang ni dilaknat sudah oleh Allah. Bagus-bagus ada raja Islam, jaga Islam dekat Malaysia ni, hang pergi lawan. Memang ngam lah. Di bawah dengan Muhyiddin hancur oleh agung oleh raja-raja. Bila dah hancur, kau pergi fitnah raja-raja. Mana-mana orang sini, kalau kau tak suka raja-raja Melayu Islam, kau cari negara lain. Macam-macam Perikatan Perjudian Nasional, parti lebay ni. Kalau kau tak malu depan Allah, derhaka depan raja-raja Islam, kau pergi tinggal dekat negara-negara kafir. Kalau kau sakit hati, Agung lantik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, kau pergilah. Carilah negara-negara yang tak ada raja-raja. Kami ni tak boleh dikasih bodoh-bodoh dengan propaganda-propaganda politik Amerika dengan Israel ni untuk anti raja-raja Melayu. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab kami ni, walaupunlah raja-raja Melayu Islam tu tidak sempurna seperti malaikat, seperti Nabi, seperti Rasul, seperti Tuhan yang satu. Tetapi dah memang dia adalah raja-raja Islam yang wajib kita taat. Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Engkau pun blur-blur. Kenapalah rakyat Malaysia ni ada pemikiran feudal, ada pemikiran new feudal. Ini bukan soal pemikiran feudal kah? Pemikiran new feudal kah? Ini bukan soal pemikiran rasa hamba kepada raja kah? Ini soal ketaatan kepada raja Islam. Hang saja tu di bawah Muhyiddin, Tun. Syok sendiri nak lawan raja-raja Melayu pakai kabel kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Kan? Disebabkan kau terlampau dupang, terlampau jahil agama, lupa perintah Allah, lupa amaran-amaran keras Nabi Muhammad, ambil kau hancur, pupus. Kami ni generasi baru pun tahu juga hormat kuasa yang di-Pertuan Agong, kuasa raja-raja Melayu Islam. Move on lah, dah tahun 2023, buat apa lagi kau nak lawan yang di-Pertuan Agong raja-raja Melayu yang dah menang percaturan kuasa PRU 15? Kan Tun M pernah cakap, kalau dah kalah, kalah lah. Siapa yang menang, dia menang lah. Tun M dah lupa, Hadi Bawang dah lupa, Muhyiddin dah lupa. Kamu kan satu geng anti raja-raja Melayu. Kau dapat apa bila kau anti raja-raja ni? Dapat kena tulah, dapat balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya raja-raja kita suruh kita merompak, mencuri, berpecah belah, menghina bangsa lain, menghina agama lain.
Bukannya disuruh kita oleh raja-raja buat kerja gila pun. Raja-raja suruh kita bersatu padu, saling hormat kaum lain, bangsa lain, agama lain. Berhenti berpecah belah. Benda ni perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raja Islam beginilah yang kita mahu. Yang tidak resis, yang menghormati kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama. Ini Hadi Bawang Tun M dengan Muhyiddin ni. Tak habis-habis. Tahun 2023 pun nak juga memfitnah raja-raja lah. Raja-raja ni tak ikut undang-undang lah, tak ikut perlembagaan kah. Memang ngam lah kerajaan agung hantar mesej kepada seluruh rakyat di dalam negara Malaysia. Pembentukan kerajaan perpaduan adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan. Lepas tu Muhyiddin dengan anjing-anjing kurap dia hari ini meroyan. Kenapa kerajaan hantar mesej propaganda? Ini bukan mesej propaganda, ini memang kebenaran. Sebab tu Muhyiddin Hadi Bawang meroyan macam orang gila hari-hari. Tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Tak boleh terima kenyataan Agung dan Raja-Raja lantik Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Tak boleh terima kenyataan Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Tak boleh terima kenyataan parti tu dengan parti Muhyiddin jadi pembangkang bersama parti Hadi Bawang. Saya suka cara kerajaan agung kerajaan Anwar Ibrahim. Ingatkan rakyat Malaysia seluruh negara. Kerajaan perpaduan yang dibentuk adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan negara. Yang kau sakit hati, koyak, marah, kenapa? Muhyiddin, Hadi Bawang, Tun. Suka hati yang di-Pertuan Agong lah dengan kerajaan Anwar Ibrahim. Nak bagi clarification, nak bagi pencerahan tentang pembentukan kerajaan perpaduan. Dulu pun kerajaan Muhyiddin, kerajaan Hadi Bawang, kerajaan Perikatan Perjudian Nasional pun hantar-hantar mesej kan kepada rakyat setiap hari. Tak ada pun kami marah. Kan? Masih ingat musim COVID? Muhyiddin hantar mesej propaganda? Tak ingat? Oh, Muhyiddin saja boleh buat. Agung tak boleh buat. Raja-raja tak boleh buat. Anwar Ibrahim tak boleh buat. Oh, macam tu. Okey, kita faham. Yalah, semua apa yang dibuat oleh Agung dan Raja-Raja, bagi Tun, bagi Muhyiddin, bagi Hadi Bawang, semua salah. Mereka saja yang tak salah. Tun tak salah, Muhyiddin, Hadi Bawang saja yang tak salah. Oh, begitu. Apa yang dibuat pembentukan kerajaan perpaduan UMNO, BN dan Pakatan Harapan, bagi Tun dengan Muhyiddin, UMNO adalah milik Perikatan Nasional dan PAS. Macam tu. Kesian ya. Tak boleh move on. Perikatan Nasional dan PAS diceraikan talak 3 oleh UMNO sehingga tahun 2023. Trauma. Orang-orang Perikatan Nasional, orang-orang PAS terkejut. Kena talak 3 oleh Zaid Amidi, oleh Najib Razak, oleh UMNO. Bukankah kamu yang menuntut talak 3 ni? Bukankah kamu cakap kami menolak perompak penyamun? Tiba-tiba nak kumpul SD Muhyiddin Hadi Awang, pergi melutut depan Zahid, melutut depan pemimpin-pemimpin UMNO. Bantu kami tambahlah SD untuk kerajaan Perikatan Nasional. Kami nak hantar SD ni pergi depannya di Pertuan Agong. Kita dah lambat ni Zahid, UMNO. Tanda tanganlah SD cepat-cepat. Kita nak bentuk kerajaan ummah. Kita nak bentuk muafakat Melayu. Ayu, cepat. Kesian aku tengok. Sampai 2023 Muhyiddin dengan Hadi Bawang jadi gila. Yang kau pergi ikut cakap kuasa-kuasa besar, ikut cakap Tun tu. Sebab itulah terperangkap dengan percaturan kuasa sendiri, kan? Bila dah susah macam ni jadi pembangkang,
Barulah kau nak cari UMNO. Perikatan Nasional Parti PAS. Bila Agong dan Raja-Raja tak pilih Muhyiddin jadi PM ke-10, barulah Muhyiddin sedar. Oh, baru saya tahu yang di-Pertuan Agong sangat-sangat berkuasa dalam negara ini. Lawak dan sangat lawak ya. Muhyiddin Hadi Bawang, kalau depan Agong, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Tuanku lantiklah Perikatan Nasional jadi kerajaan. Tuanku lantiklah Muhyiddin jadi PM ke-10. Kami ada bawa 115 SD. Wah, hari itu bukan bagai nak rak. Kau memfitnah, kau menghina Agong. Bila dah susah, bila nak jadi Perdana Menteri, baru kau nak cari Agong. Begitu, Muhyiddin Hadi Bawang, Perikatan Perjudian Nasional Parti Lebay. Kalau begini perangai korang, anti Raja-Raja Melayu, macam manalah Muhyiddin dengan Hadi Bawang nak jadi PM ke-11 lepas ni? Kalau beginilah perangai korang, terang-terangan derhaka depan Raja-Raja, lepas ni memang lagi susah lah korang nak melobi jawatan Perdana Menteri, nak melobi jadi kerajaan. Itulah dupangnya Muhyiddin dengan Hadi Bawang. Dia lupa Raja-Raja Melayu tu bersama Agong sangat-sangat berkuasa dalam melantik seorang Perdana Menteri. Jadi kadang-kadang lucu, sangat lucu lah ya. Pengkhianat petualang ni kan, bila nak jadi Perdana Menteri, baru nak cari Agong, baru nak cari UMNO. Bila dah tak dapat jawatan Perdana Menteri, dia pergi fitnah, dia pergi hina institusi yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Itulah perangai pengkhianat petualang. Sebab tu saya ni, pura-pura bodoh dalam percaturan kuasa ni, perhati gelagak Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang, semua politikus-politikus pengkhianat yang jadi pembangkang ni, yang tak boleh move on, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, memang kita pura-pura bodoh pun. Sebab kita nak perangkap satu-satu. Sampai bila kau nak lawan Agong dan Raja-Raja? Tak dapat apa-apa jawatan Perdana Menteri kan? Muhyiddin, Hadi Bawang tak dapat apa-apa lagi kan? Jawatan Menteri, nak melobi jawatan-jawatan di Putrajaya tak dapat kan? Itulah. Terlampau derhaka depan Raja-Raja Melayu, memang itulah balasan kes daripada Allah. Jadi, pengajaran dia, jangan terlampau overconfident nak lawan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tu. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tu memang kalau senyap, dia memang diam-diam ubi berisi ya. Di bawah Muhyiddin, Tun M. Kau nampak begitu Agong Raja-Raja, apa kau cakap? Hanya simbolik. Ya. Bila korang berebut jawatan Perdana Menteri, korang yang pengkhianat petualang ni tak tahu malu, menangis-nangis depan Agong, depan Raja-Raja, minta jawatan Perdana Menteri, minta nak jadi kerajaan. Itulah perangai korang, Muhyiddin, Tun, Hadi Bawang. Memang begitu perangai korang. Tiap-tiap kali pilihan raya, tiap-tiap kali ada huru-hara politik, memang begitulah wajah sebenar korang. Jadi lepas ni tak payahlah engkau nak memfitnah Raja-Raja Melayu, atau kau nak jual nama Raja-Raja Melayu untuk menipu orang-orang Melayu. Ya? Sebab kami ni pun orang Melayu, orang Islam, orang Bumiputra yang beragama Islam, yang cakap bahasa Melayu ni ya. Kami pun dah tak percaya dengan Hadi Bawang, dengan Muhyiddin, dengan Tun. Dulu kita memang sokong ya Muhyiddin, Hadi Bawang, Tun M ni. Tapi sejak mereka ni makin tua, makin gila kuasa, tak tahu malu, derhaka depan yang di-Pertuan Agong, depan Raja-Raja Melayu, memang selepas PRU 15 ni,
Hai bye-bye lah. Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang ya. Ini bukan budaya orang Melayu ya, bukan budaya orang Bumiputra, orang Islam. Ini bukan budaya rakyat Malaysia mahu derhaka-derhaka ni, nak kurang ajar, nak biadab, nak fitnah institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kita boleh sokong mana-mana parti politik, pakcik makcik Otok Arum. Tapi perkara fundamental, perkara asas ni, kalau kau derhaka depan Raja-Raja Melayu, memang kau tak layaklah dihormati sebagai pemimpin, sebagai politikus. Baguslah kau jadi tikus yang dibuang pergi tong sampah sejak tu. Ya, marah, saya jilat yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang, Saber Tupas, Perikatan Perjudian Nasional Parti Lebai Kaki Judi. Kamu ni aku nak bagi tahu. Jangan terlampau biadab dan kurang ajar nak derhaka depan raja-raja Islam kami ya. Kalau kau tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim tu dilantik jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan oleh Agong, kau pergilah. Pergi negara lain lah kau. Kau pergilah cari Perdana Menteri yang kau suka tu. Senang cerita kan? Tak payah kau kasih sakit kepala otak kau. Hari-hari dekat TikTok aku meroyak macam orang gila. Tun, Muhyiddin, Hadi Bawang. Macam-macam parti pengkhianat, petualang depan raja-raja ni. Tak payahlah kau nak sakitkan kepala otak kau dalam negara Malaysia ni. Kalau kau rasa negara Malaysia ni kau dah tak boleh tinggal sebab raja-raja Melayu Islam ni sentiasa menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, keharmonian rakyat, kau pergilah berhijrah ke negara lain. Sebab kadang-kadang pengkhianat petualang ni memang layaklah dibuang daripada negara ya. Itu saja cara dia. Sebab kadang-kadang memang orang-orang tua macam Tun, Muhyiddin, macam Hadi Bawang ni kan, menunjukkan contoh yang buruk ya. Kurang ajar, biadab, memfitnah, menghina institusi raja-raja Melayu Islam. Walaupun raja-raja Melayu Islam tu tak ada buat salah, kau pergi juga fitnah. Hanya kerana hang jadi PM tepi di tepi longkang istana, hang berdendam Muhyiddin. Bayar cyber troopers, ajak-ajak kurap hang, menyerang institusi raja-raja. Saya nak bagi tahulah ya, raja-raja tu memang dah tak percaya pun dengan pengkhianat-pengkhianat petualang-petualang ni. Sebab tu sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang boleh paksa Agong untuk lantik Muhyiddin jadi PM ke-10. Tak ada satu orang pun boleh paksa Agong lantik Hadi Bawang jadi timbalan Perdana Menteri. Tak ada. Jadi Mak Lambung, Hisham nak tolong Tun dengan Muhyiddin tikam belakang raja-raja. Hati-hati, jangan sampai kantoi ya. Jangan sampai Hisham, Mak Lambung tikam kepala diri sendiri depan raja-raja. Memang dah kantoi. Isu seterusnya. Sebentar tadi UMNO dah kata perbahasan persidangan Agung UMNO hanya ada satu usul, iaitu ucapan Presiden UMNO. Dah tak ada usul-usul lain nak diperdebatkan di dalam UMNO. Selain itu, pindaan perlembagaan UMNO akan dibuat untuk memastikan ia selari dengan Akta Inti Lompat Parti. Kalau Akta Inti Lompat Parti ni sudah dipindah oleh UMNO, Hisham, Mak Lambung kena get ready lah. Kena tendang keluar dari UMNO. Pengkhianat petualang, jangan terlampau overconfident. Buat mesyuarat sulit di seluruh dunia dengan ejen CIA, ejen Mossad Israel. Jangan terlampau overconfident. Korang tu ada banyak situ orang-orang agung, orang raja-raja tu memantau kamu.
Ini masalah pengkhianat petualang ni. Dia tak tahu siapa spy agung, spy raja-raja di situ. Itulah. Dah gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Dah gagal menghalang kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dah gagal halang kuasa rakyat bagi menang Anwar Ibrahim, UMNO BN, Pakatan Harapan. Itulah nasib pengkhianat dan petualang Pak Cik Makcik Oto Aro. Sibuk mesyuarat di luar negara. Bila Mak Lambung dan Hisham nak pulang ke Malaysia? Sambung lagi mesyuarat di Singapura? Jangan sampai kantoi. Kita tahulah penasihat-penasihat korang sangat ramai di Singapura, di luar-luar negara. Kenapa tak nak buat mesyuarat dalam Malaysia? Hisham, Mak Lambung, Muhyiddin, takut nanti kantoi depan Ju Fazli, depan Agong? Dah lama kantoi pun. Itulah. Suka betul masuk perangkap Ju Fazli Syah Ahmad. Ambil kau. Kantoi satu-satu pengkhianat petualang ni nak gulingkan kerajaan Agong. Saya nak bagi amaran. Bahaya, sangat bahaya ni. Geng-geng Muhyiddin, geng-geng Tun, geng-geng Hadi Bawang, geng-geng Mak Lambung, Hisham KJ ni. Ada satu perangkap paling besar sedang dipasang dekat kaki korang satu-satu. Kau nak gulingkan lagi kerajaan Agong, kerajaan rakyat. Jangan ada saja yang mati terkejut depan Agong, depan raja-raja. Jangan ada yang mati kena sniper, kena tembak. Agong dan raja-raja ni institusi paling berkuasa dalam Malaysia yang untouchable. Tak boleh disentuh. Ada dia punya penunggu, ada dia punya penjaga. Penjaga dia bukan alang-alang. Memang very very powerful. Itulah Tun. Belagak berpuluh-puluh tahun. Dia rasa diri dia lebih berkuasa daripada Agong. Ni dosa-dosa besar Tun ni. Nak sangat kan? Hilangkan kuasa veto yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Pengakhiran Tun jadi apa? Hancur, pupus, PRU 15. Agong dan Raja-Raja tu pura-pura bodoh berpuluh-puluh tahun lalu. Mereka sengaja kasih biar rancangan politik hang tu tiap-tiap tahun menjadi. Paling tak menjadi PRU 15. Tun? Apa sudah jadi Tun? Menghitung hari gali lubang kubur sendiri? Sudah berehat bersama cucu cicit? Itulah sibuk sangat nak memfitnah raja-raja Melayu dulu-dulu kan? Itulah dosa-dosa hang. Tun, kamu tu hanyalah rakyat biasa. Terima sajalah takdir hidup kamu. Kamu tu bukan raja. Tuna, yang raja tu Sultan Johor, Sultan Pahang, Sultan Selangor. Yang Tun pergi susahkan diri sendiri nak lawan raja-raja berpuluh-puluh tahun kan? Tun dah jadi gila, hilang jawatan Perdana Menteri, kalah dekat kerusi parlimen kubu kuat sendiri. Aku ni lah orang yang paling layak untuk ajar hang. Sebab hang ni overconfident. Berpuluh-puluh tahun nak fitnah raja-raja. Kau nak bayar media-media propaganda hang, serang raja-raja. Nak bayar anjing-anjing kurap hang. Ugut raja-raja, ambil kau.
Saya ni memang dah lama dah perhati kedupangan Tun M ni lawan raja-raja. Dulu hang hantar orang berurusan dengan Jufazli. Jufazli, apa kata kamu bongkarkan rasuah raja-raja lagi? Semua rasuah ahli politik semua sudah kamu bongkar. Hamboi sedap betul mulut hang Tun M dengan anjing-anjing kurap hang. Memandai-mandai kau nak perangkap Jufazli dengan raja-raja. Ini orang genius, orang pandai yang berpengalaman mencatur kuasa. Kau pergi suruh Jufazli bongkar rasuah raja-raja. Kenapa bukan Tun M saja yang bongkarkan? Kenapa mesti suruh saya? Syukur Alhamdulillah. Aku ni tidaklah otak pembaris lurus bendul, tidaklah naif dalam percaturan kuasa ni. Nasib baiklah, memang aku dah tahu itu memang perangkap Tun lah. Sebab Tun ni memang dia pantau aku 24 jam. Hari-hari dalam Malaysia ni. Dia hantar orang dia, Jufazli, apa kata kita bongkarkan sama-sama kes rasuah raja-raja? Berdasarkan kajian aku, raja-raja ni tak ada kes jenayah rasuah. Raja-raja kita ni tak pernah merompak macam Tun M pun. Tak pernah. Aku rasa Tun M lebih kaya daripada raja-raja sebab Tun yang merompak berpuluh-puluh tahun di Putrajaya bersama anak-anak cucu cicit Tun. Sebab itulah kau pernah ugut. Wah, kau ugut Sultan Johor lah, Sultan Kelantan lah, Sultan Pahang lah. Saya boleh arahkan orang-orang saya untuk tumbuk. Wah, tumbuk? Tun, tak ada orang takut dengan penumbuk tu. Anwar Ibrahim dulu kau tumbuk sampai mata biru. Tun, kita sama-sama darah merah. Kadang-kadang ketawa juga aku tengok kenyataan Tun. Jangan sampai saya hantar orang-orang saya tumbuk mata kamu satu-satu. Kau siapa? Tuhan? Kesian aku tengok hang. Jadi pemimpin dajal, iblis, pemimpin syaitan, syok sendiri. Siap nak ugut keturunan raja-raja dan tak kutumbuk kamu satu-satu. Wow! Takutnya kami. Raja-raja tak takut dengan hang. Jufazli Syamat lagilah tak takut dengan hang. Tengok apa jadi dengan hang. Beria sangat nak lawan Jufazli, nak perangkap Jufazli, nak tangkap Jufazli, nak dakwa Jufazli dekat mahkamah. Sampai sekarang Jufazli bogelkan dan telanjangkan Tun M. Kau takut dengan aku kan? Saya ingin ingatkan anjing-anjing kurap Tun lepas ni. Kalau kau jumpa aku lagi, tak payahlah main ugut-ugut. Saya dan raja-raja tak takut mati pun. Ya? Apa? Mahkamah kau yang kontrol? Tun, dulu-dulu mahkamah tu memang Tun M lah yang kontrol. Ya? Dulu-dulu. Sekarang ni Tun bukan lagi Perdana Menteri. Tun ingat apa? Tun adalah ketua raja. Astaghfirullahalazim. Move on lah Tun. Tun sendiri pun banyak kali kalah dekat mahkamah. Tun lawan Jufazli pun kalah oleh Jufazli dalam mahkamah. Kan? Sampai sekarang kalah. Sebab tu kau takut dengan aku. Tun, tak lama lagi Allah cabut nyawa Tun.
Harap-harap semua apa yang Tun M rompak dalam Malaysia ni, Tun M boleh jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satu ya. Aku harap kejahatan kezaliman Tun M tu dekat dunia ni Tun M boleh jawab depan malaikat-malaikat Allah nanti ya. Nak sangat derhaka depan raja-raja Islam kan? Nak sangat jadi pengkhianat petualang yang tak tahu malu, derhaka depan raja-raja Melayu. Harap-harap semua penipuan dan pembohongan Tun M kepada orang-orang Melayu, kepada orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian tu, Tun M boleh jawab jugalah depan Allah. Sebab tak lama lagi Tun ni kan menghitung hari masuk lubang kubur. Tun, setiap 100 tahun dalam percaturan kuasa dunia akan pupus satu persatu pemimpin-pemimpin generasi tua. Tun pernah baca buku sejarah kah? Itulah kebanyakan manusia-manusia yang terlampau tamak haloba dengan kuasa duit harta di dunia ni, mereka tak baca sejarah dan mereka tak belajar daripada sejarah. Tun, mulia lagi hidup orang-orang miskin tu, Tun, daripada Tun M yang jadi trilion hasil merompak harta-harta rakyat Malaysia di Putrajaya lebih 22 tahun. Iya, Tun. Oh, Tun M. Mulia lagi hidup orang-orang miskin tu yang tak ada berharta berbanding dengan hang yang ada harta-harta haram. Hang nak bawa mati dalam lubang kubur bersama anak-anak cucu-cucu hang. Harap-haraplah korang 7 keturunan boleh jawab depan Allah. Berapa banyak projek rakyat kau rompak tu kau jawab satu-satu depan Allah. Dunia ni sementara saja, Tun. Firaun, Namrud, Qarun, semua pemimpin-pemimpin kafir yang sangat berkuasa di dunia mati tak bawa apa-apa. Tak payahlah tahun 2023 ni korang serius nak mengumpul harta hasil merompak, hasil rasuah. Tak boleh bawa mati dalam lubang kubur, pakcik makcik Oto Arum. Wahai pemimpin-pemimpin kesayanganku yang amat aku hormati. Tak payahlah beria sangat nak berebut-rebutkan dunia ni. Dunia ni pun dah nak kiamat. Dah lah. Carilah rezeki halal. Kau tengok Tun M ni jadi gila. Tak boleh hancurkan kuasa raja-raja Melayu, tak boleh hancurkan UMNO, tak boleh hancurkan Anwar Ibrahim dan Jufazli Syamat. Kesian aku tengok Tun ni. Jadi Tun, walaupun Tun M tak nak bersara daripada politik, rakyat sudah bagi signal PRU15. Rakyat tak undi Tun M sebab rakyat nak Tun M tak payahlah masuk campur kuasa raja-raja Melayu kami. Tun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sehebat-hebat tupai itu melompat, akhirnya mampus juga tupai itu. Sepandai-pandai Tun M, sehebat-hebat Tun M ni nak lawan raja-raja Melayu, dapat juga kami nampak Tun M ni mampus di tangan raja-raja Melayu, di tangan rakyat. Tun, rakyat pun tak suka dengan politikus yang gila kuasa, gila jawatan Perdana Menteri, gila nak lawan raja-raja Melayu. Boring lah, Tun. Tengok game politik Tun ni, itu-itu saja. Tak ada cara politik lain, tak ada style baru. Kau tengok raja-raja tu. Tengok Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, Zaid Amidi dengan UMNO BA. Dia ubah. Diorang tahu gaya politik lama dah tak boleh pakai, Tun M. Nak guna master plan politik lama tak boleh pakai. Sebab raja-raja Melayu belajar daripada sejarah. Kesilapan sejarah lalu. Ini zaman baru, engkau pun ketinggalan kereta api. Yang kau pergi lawan raja-raja. Kau nak perangkap UMNO, nak perangkap Anwar. Itu-itu saja perangkap kau. Sebab tu game kau ni kantoi.
Nak gulingkan kerajaan Anwar lah, nak gulingkan kerajaan Agung lah. Tun, dah lah Tun. Tak ada guna. Kau nak gulingkan kerajaan rakyat dari pintu belakang. Tengok, bukan Agung dan Anwar Ibrahim yang hancur. Tun M yang hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tun, saya tahu Tun dibayar oleh CIA, oleh Mossad Israel jadi ketua pengkhianat dalam negara ni. Saya tahu Tun dibayar oleh tangan-tangan kaya politik di seluruh dunia. Ya, kita tahu kekayaan Tun simpan di seluruh dunia bersama anak cucu-cicit tu. Mengalahkan kekayaan Firaun, kita faham. Tun, dah banyak harta, dah banyak duit kau rompak. Kau mau apa lagi daripada raja-raja Melayu? Kau mau apa? Ha? Kau mau ambil jawatan raja-raja Melayu? Tak boleh Tun M. Itulah aku dah cakap Tun M. Baca sejarah. Kau tak nak baca buku sejarah? Yang kau pergi ikut arahan kuasa-kuasa besar asing? Kau yang hancur. Tun M nak tahu kenapa Tun M hancur? Semua penasihat-penasihat Tun M tak boleh pakai. Semua penasihat-penasihat Tun M tu, ejen CIA, ejen Mossad Israel, memang tak boleh pakai. Saya dah tengok dah satu-satu. Ini punca kehancuran dan kepupusan Tun M. Yang kau pergi ikut cakap, ejen CIA, ejen Mossad nak lawan raja-raja tu. Memang kau gali lubang kubur sendiri. Nak sangat jadi pengkhianat, penderhaka raja-raja, ambil kau. Semua rahsia Tun ni ada di tangan aku sebab tu Tun M. Dia memang berdendam dengan Jufazli Syih Ahmad. Tun, pesan dengan penasihat-penasihat hang. Berhenti perangkap Jufazli. Aku risau ejen-ejen politik hang mati kena sniper. Ya? Tun pun boleh hancur oleh saya kan? Saya nak bagi tahu awal-awal. Dah lah. Tahun 2023 ni, tak payahlah Tun dengan ejen-ejen politik dia menyusahkan diri sendiri. Nak pantau Jufazli, nak perangkap Jufazli. Jufazli ni tak boleh diperangkap pun. Ni game baru ni. Lepas ni, siapa yang kantoi, terus begini. Tak percaya? Boleh cubalah. Kita tengok. Sampai bila kau nak perangkap Jufazli bersama raja-raja Melayu ni? Tun M pun sudah gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Dah lah Tun nak suruh Hisham, nak suruh Mail Lambung, nak suruh KJ rampas jawatan Presiden UMNO tu. Nasi dah jadi bubur Tun M. Tak payahlah Tun M nak rekrut orang-orang dalam UMNO tu. Nak jadi double agent lah, nak jadi triple agent lah. Dah tak boleh dah Tun M nak perangkat Zaid Amidi, Tok Mat, raja-raja dalam UMNO tu dah tak boleh. Nasi dah jadi bubur. Rahsia Tun M pun dah aku bocorkan depan UMNO, depan raja-raja. Sebab tu Tun M tak boleh kalahkan Jufazli. Tun M terkejut. Percaturan kuasa saya ini sangat-sangat laju. Sampai Tun M hancur dan pupus. Tun, saya ni graduan sarjana muda dalam bidang sejarah. Penerima pingat emas Persatuan Sejarah Malaysia. Saya sudah khatam kitab-kitab kejahatan Tun M dalam sejarah politik dunia. Saya dah tahu semua busuk hati Tun ni. Tak boleh nampak ada generasi baru orang muda yang sangat hebat mencatur kuasa. Tun M. Sampai sekarang Jufazli Syih Ahmad ni tak boleh hancur oleh Tun M. Nak tutup mulut Jufazli pun tak boleh. Sampai Tun M pun koyak rabak, koyak mental bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang. Kenapalah Jufazli Syih Ahmad tu pergi sokong yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja? Kenapalah Jufazli Syih Ahmad pergi sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10? Kenapalah Jufazli Syih Ahmad dia pergi lantik Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri? Saya masih ingat Tun M baru-baru ni.
Jangan lantik Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Rafidah Aziz pun macam tu. Jangan lantik Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Tun M, Rafidah Aziz, belajarlah menghormati kuasa Raja-Raja Melayu. Dah masuk tahun 2023. Tak ada guna kamu nak meroyan jadi orang gila. Macam kena sawan babi. Zaid Hamidi dah jadi timbalan Perdana Menteri pun. Bagi Agung dan Raja-Raja, pandangan Tun M dan Rafidah Aziz ni tak penting. Yang penting adalah kestabilan kerajaan rakyat yang baru. Kenapa Tun dan Rafidah, Muhyiddin, Hadi Bawang takut Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri? Yelah, kamu dah tak boleh huru-harakan negara ni. Kamu dah tak boleh kacau kestabilan kerajaan agung. Kamu dah tak boleh buat kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang. Kami rakyat tak ada masalah Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Dia belum dijatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Kes mahkamah dia pun belum selesai. Zaid Hamidi belum lagi jadi banduan penjenayah. Hakim-hakim pun belum lagi umumkan jatuhkan hukuman penjara beratus-ratus tahun kepada Zaid Hamidi. Yang Tun M takut sangat Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri ni kenapa? Yang Tun M tak boleh terima keputusan agung lantik Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri dah kenapa? This is real politics, Tun M. You as politician must know. This is real politics. Kita tidak bermain politik utopia. Kita tidak bermain percaturan kuasa yang idealistik. Kita tidak mencatur kuasa secara lurus macam tu. Inilah real politik. Buat-buat tak tahu pula kau. Engkau ahli politik. Kalau kau tak boleh terima real politik tahun 2023 ni, sila berhambus daripada Malaysia. Kalau kau tak boleh terima kenyataan real politik Malaysia, Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri ke-10, Zaid Hamidi sudah jadi timbalan Perdana Menteri, lebih baik Tun dengan konco-konco dia, anak-anak murid dia, tinggal sajalah di Amerika. Di Amerika, tidak ada yang di-Pertuan Agong, tidak ada Raja-Raja Melayu. Di Amerika hanya ada Presiden Amerika. Kalau Tun M nak mengadaptasi sistem republik, sistem demokrasi ala presiden, benda tu tak boleh, Tun. Sampai mati. Tun M berangan nak jadi agung, nak jadi presiden, ala-ala presiden Amerika. Tun M kempunan sampai umur masuk 100 tahun. Semua rancangan Tun untuk memperkenalkan sistem republik demokrasi itu gagal bersama ejen-ejen politik CIA dan Mossad Israel dalam Malaysia. Saya tidak menafikan kuasa besar Amerika, kuasa Israel very powerful di seluruh dunia. Tetapi di dalam negara Malaysia, mungkin Tun M terlupa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu lebih berkuasa daripada kuasa besar Amerika dan kuasa Yahudi Israel dalam sistem politik Malaysia ini. Jadi Tun M tersilap baca politik
dalam negara ini. Yang Tun M dupang-dupang pergi ikut master plan politik Amerika, Mossad Israel. Inilah yang menghancurkan Tun. Inilah juga yang menghancurkan Muhyiddin, Hadi Bawang, Mail Lambung, Hisham, KJ, pengkhianat-pengkhianat lain. Dah lama saya dan di Pertuan Agong perhatikan kamu ni satu-satu. Kamu semua ni sedang diketawakan oleh di Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu. Syok sendiri. Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang, Hisham, Mail Lambung. Nak tipu Agong, nak tipu Raja-Raja, nak gulingkan kerajaan Agong dari pintu belakang. Memang kamu semua gila. Kamu ni macam hisap gam, hisap syabu, hisap heroin. Move on lah. Empire kekuasaan Raja-Raja Melayu Islam, Amerika dan Israel pun tak boleh hancurkan Tun M. Apatah lagi Tun? Kuasa-kuasa besar seperti Britain, kuasa besar Eropah, China, Rusia, tak boleh hancurkan kuasa Raja-Raja Melayu. Ini kan Tun nak berangan dengan Muhyiddin, Hadi Bawang, nak tikam belakang Raja-Raja. Memanglah kau ni si kitul moden. Cari nahas sendiri. Nak jadi hang jebak moden lah konon. Tun, tak payahlah beria sangat nak gulingkan kerajaan Agong dari pintu belakang. Dah kantoi. Zahid Hamidi tak nak letak jawatan sebagai Presiden UMNO. Tok Ma tak nak letak jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Kenapa? Sebab Agong dan Raja-Raja suka Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO. Tun M bolehlah perangkap dan hancurkan Najib Razak yang menderita dalam penjara Kajang. Tapi nak perangkap Agong dan Raja-Raja tu, Tun M, Amerika dan Israel pun tak boleh perangkap. Kuasa-kuasa besar seluruh dunia pun tak boleh perangkap. Kerana Agong dan Raja-Raja itu, kita memang tahu institusi yang paling berkuasa dan paling genius dalam sistem politik dunia, dalam sistem politik Malaysia. Jadi saya nak bagi tahu dengan penonton-penonton di sini, inilah hasil dia bila ada spesies-spesies manusia tak belajar daripada sejarah macam Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang, macam Mail Lambung, Hisham ni. Kesian aku tengok dorang ni. Gila. Dan semakin gila. Sebab tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Tun takut kes-kes rompakan tu dibuka oleh Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia. Tun M pernah jadi Perdana Menteri, pernah jadi Menteri Keuangan, merompak dan mencuri di Putrajaya. Apa? Marilah saya bocorkan rahsia. Memang Tun M antara target utama untuk diheret dalam Mahkamah Malaysia. Tak lama lagi. Tun M dah terlambat nak meroyan jadi orang gila. Memandangkan Tun M ni panjang umur, Tun M kena bersedia ditangkap, disiasat oleh SPRM di zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Ini kan yang selama ni Tun M nak elak. Sebab tu Tun M halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-9, halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-8. Sebab memang Tun M takut masuk penjara kan? Tun M bukan saja Muhyiddin, Hadi Bawang, Mail Lambung, Hisham, KJ. Jadi target utama untuk disiasat oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar Ibrahim. Tun M akan tiba gilirannya. Tun M dah banyak merompak projek-projek rakyat kan di Putrajaya. Untuk anak-anak kesayangan, cucu-cucu kesayangan. Kan? Ini memang kelemahan Tun M. Tun M tak boleh tidur malam dengan aman, tenang apabila Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tengah kumpul semua bukti-bukti tu. Kan Anwar Ibrahim sudah isytiharkan perang kepada semua perompak penyambung-penyangak yang jadi Perdana Menteri, yang jadi Menteri Keuangan. Siapa makan cili, dia terasa pedasnya. Tun M terasa, baguslah kalau Tun M terasa. Memang Tun M pun yang disindir tu. Nak gulingkan Kerajaan Agung sebab melantik Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Dah tak boleh Tun M. Tun M yang sudah tumbang ni bersama anak-anak murid Tun M. Satu persatu tumbang oleh Ju Fazli. Tun M lupa Ju Fazli lah yang tumbangkan semua Perdana Menteri anak-anak murid Tun M tu. Tun M marah. Nak serbu rumah saya jam 3 pagi. Mari main dekat-dekat. Tak payah hantar anjing. Anda boleh muncul sendiri depan pintu rumah saya. Kalau betul Tun M tak takut mati lawan Ju Fazli, mari datang rapat-rapat. Takut? Mau rapat-rapat? Jumpa Ju Fazli? Kadang-kadang kan, tak ada guna kau jadi orang tua banyak makan garam kalau kerja kau di dunia ni merompak dan membunuh orang. Tak payahlah belagak jadi Tuhan depan saya, Tun M. Depan anjing-anjing kurap, Tun M bolehlah belagak jadi Tuhan. Depan saya, depan Agung, depan Raja-Raja, tak payah belagak jadi Tuhan. Tun M bukan Tuhan. Kita sama-sama manusia. Dunia ni sementara. Tak payah belagak sok-sok jadi Tuhan. Tun, takut sudah mau tangkap Ju Fazli Syamat? Penat sudah masuk perangkap si Ju Fazli? Penat sudah main tarik tali dengan Ju Fazli? Itulah Tun M. Aku dah kata, satu kali kau masuk perangkap aku, kau tak boleh keluar. Kalaupun kau keluar, satu-satu hancur. Tun M ni kesilapan dia tahun 2019 masuk perangkap Ju Fazli Syekh Ahmad. Kuasa-kuasa besar di belakang Tun M risau dah. Kerisauan itu menjadi realiti. Tengok Ju Fazli Syekh Ahmad masih hidup bebas, masih berani bersuara, masih berani sokong Raja-Raja Melayu, masih berani sokong Anwar Ibrahim, sokong UMNO, BN, Pakatan Harapan. Saya tak rugi apa-apa. Tun M yang rugi. Muhyiddin yang rugi. Tak dapat jadi Perdana Menteri. Tak dapat halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tak dapat hancurkan UMNO seperti apa yang dirancang oleh Tun, oleh Muhyiddin. Kau tak dapat hancurkan Raja-Raja Melayu seperti apa yang kau rancang berpuluh-puluh tahun.
Tahun 2023 ni memang saya tunggu Tun M yang tangkap saya. Saya mau tengok orang tua 100 tahun ni muncul depan mata saya. Sebelum kau mati, jangan lupa minta maaf dengan Jufazli Syahmat ya, Tun M. Jangan lupa dosa-dosa besar Tun M tu. Culik saya jam 3 pagi. Culik saya 7 hari 7 malam. Tun M paksa saya untuk minta diliwat dengan Anwar Ibrahim sejak tahun 2019 lalu. Syukur Alhamdulillah saya tidak mau ikut cakap Tun M. Sebab saya memang tak takut lawan Tun M. Selama ni, saya memang perhatikan Tun M dengan Muhyiddin, dengan ejen-ejen politik mereka. Kau nak bawa Jupali bermain api, kau nak bawa Agung, Raja-Raja, Anwar Ibrahim bermain api, kau yang terbakar oleh api tu. Sekarang nak gulingkan kerajaan agung dari pintu belakang. Kelemahan Tun M ni, kalau aku jilat yang di Pertuan Agong, jilat Raja-Raja Melayu, jilat Anwar Ibrahim, memang tak ada chance lah. Tun M nak gulingkan kerajaan agung dari pintu belakang untuk tahun 2023 ni. Tun M ingat, aku akan tolong Tun M untuk hantam Raja-Raja ni. Jangan mimpi. Saya bukan keturunan pengkhianat petualang macam keturunan Tun M. Saya bukan gila duit, gila kuasa, gila pangkat macam Tun M. Saya bukan gila nak jadi Perdana Menteri macam Hisham, macam Mak Lambu, macam KJ tu. Macam Muhyiddin, macam Hadi Bawang. Kenapa Anwar Ibrahim berjaya jadi Perdana Menteri ke-10 dan Tun M gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10? Anwar Ibrahim belajar daripada kesilapan sejarah politik lalu. Anwar Ibrahim tahu hanya yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bersama rakyat yang boleh angkat beliau menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tahu hanya UMNO zaman Zahid yang boleh angkat beliau jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dulu Tun M tipu Anwar Ibrahim. Tun M bagi 1001 janji manis depan Anwar Ibrahim. Anwar, kamu hari ini jadi timbalan Perdana Menteri. Kamulah pengganti saya. Tun M terkejut. Saya tahu semua kisah sejarah lalu. Saya adalah sejarawan. Saya adalah political scientist. Sebab itu tidak ada satu orang Perdana Menteri boleh perangkap saya. Orang yang belajar daripada sejarah ni, Tun, orang yang memang baca kitab-kitab sejarah dunia dan sejarah negaranya, tak boleh diperangkap macam Jufazli ni. Tun M boleh hantar anjing-anjing kurap Tun M di sini. Nak maki hamun Jufazli ke? Tak ada masalah. Tun M dan anjing-anjing kurap Tun M dialu-alukan. Tidak ada masalah. Saya lagi suka kena maki. Sebab akhirnya Tun M koyak dengan anjing-anjing Tun M. Kalah oleh Jufazli Syahmat. Setiap kali ada perang besar percaturan kuasa Malaysia. Tun, Anwar Ibrahim memang dah tak boleh ditipu oleh Tun M. Anwar Ibrahim tak percaya dengan Tun M sebab Tun M ni janji-janji kencing-kancing. Sebab tu Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tak nak bergabung dengan Tun M pada PRU 15 lalu. Begitu juga dengan Muhyiddin. Muhyiddin nak bergabung dengan Pakatan Harapan
Sejak dia tumbang jadi PM ke-8. Hello Anwar. Tolong saya Anwar. Kita bergabunglah balik Anwar. Kau sokonglah aku jadi PM ke-8 Anwar. Anwar. Tak boleh, tak boleh. Kau kena letak jawatan. Sebab kau ni derhaka depan raja-raja, tipu raja-raja. Get out. Tun M lagi telefon Anwar. Anwar, aku bersendirian Anwar. Aku dah dibuang oleh Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Anwar, ini saja peluang kita untuk menang PRU15. Anwar, boleh tak Pakatan Harapan bergabung dengan Parti Petai? Sekali Anwar cakap, no, 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 no. Kita nak bertanding sendirian sudah ni. Engkau dengan engkau lah, dengan parti engkau. Kau bertanding lah. Kami tak nak masuk campur dah. Engkau pun hari tu menipu perjanjian. Dah lah. Kami dah tahu dah game ni. Pergi main jauh-jauh orang tua. Atuk pergi main jauh-jauh. Tun M dengan Muhyiddin ni, dia ingat Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tak tahu semua game ni. Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan memang serba-serbi tahu. Tun M berkomplot dengan Muhyiddin, halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-8 sampai Jufazli Syamat ditangkap. Hikmahnya aku kena tangkap tu, semua master plan politik tu terbongkar. Macam aku ni tak ada agenda nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri. Senanglah aku nak tumbangkan Perdana Menteri pengkhianat, penipu, perompak di Putrajaya. Sebab tu Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri ke-10. Ini silap Tun. Tun M ingat Jufazli nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Ketua Menteri. Dupang tu simpan sikit lah. Dah terang-terang kerja aku sebagai pengkritik bebas, penganalisis politik bebas, mengulas isu-isu politik semasa. Dah memang ini kerja aku. Buat apa aku nak sibukkan diri nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Ketua Menteri, nak jadi Menteri? Engkau culik aku 2019. Beria kau nak brainwash otak aku. Jufazli, kalau kamu ikut master plan politik kami ini, kamu akan jadi Perdana Menteri, jadi menteri satu hari nanti. Apalagi aku yang otak panjang, akal panjang ni, otak genius, otak pandai ni, terus telefon Agung. Hello Agung, ini master plan politik Tun M dengan Muhyiddin ya. Jangan mudah tertipu. Ingat, ikut cakap aku sekarang. Ni master plan politik mereka. Aku tak nak jadi Perdana Menteri, aku tak nak jadi menteri. Aku just kasih bocor je rahsia ni. Tugas korang kasih hancur ni semua. Hancur. Sebab tu aku dan raja-raja berjaya hancurkan Tun M. Berjaya hancurkan Muhyiddin. Kau nak main api dengan aku. Jangan sampai rahsia kau ni terbongkar. 2023 ni dah terbongkar pun. Lepas tu Tun M dengan Muhyiddin pun sakit kepala. Macam mana Jufazli boleh berhubung dengan Agung dan raja-raja? Dekat dunia ni kan, jangan lupa Allah itu maha kuasa. Selicik manapun kau mencatur kuasa Tun M Muhyiddin, Allah tu yang mengatur dunia, bukan hang. Bukan Amerika dan Israel yang mengatur dunia ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur dunia ni, yang mencipta bumi ni, yang mencipta dunia ni. So, engkau jadi otak orang gila. Apa ni? Siapa si Jufazli tu? Dan kau culik aku 2019, kau pergi tanya siapa si Jufazli. Dah tiap-tiap tahun kau tangkap si Jufazli, kau pergi tanya siapa si Jufazli. Dah semua Perdana Menteri memang takut dengan si Jufazli. Apalagi yang kau mau tanya siapa si Jufazli. Inilah kingmaker baru politik dunia yang menumbangkan semua Perdana Menteri, semua kerajaan di Putrajaya. Sibuk nak tangkap Jufazli. Bila kena tumbang, bila bocor rahsia, bila hancur di tangan Agung, di tangan raja-raja, hancur di tangan Jufazli, kena kabut semuanya. Tun M memang
Syok sendiri mencatur kuasa dunia. You adalah pemimpin berpengaruh dunia. Macam mana you boleh kalah di tangan Jupazli? Dalam mahkamah kalah, di Putrajaya kalah, di istana kalah, di parlimen kalah, sampai tumbang. Ya, Tun M, kita tak nafikan. Dia tersenarai pada tahun 2019 lalu dalam majalah Times Amerika Syarikat. 100 manusia berpengaruh di dunia boleh tumbang oleh si Jupazli. Sebab apa? Sebab zaman kau sudah berakhir. Engkau ni tak boleh move on. Yang zaman kau tu dah berakhir. Kau pernah cakap kan? Jawatan Perdana Menteri adalah di bawah penjawat awam. Umur penjawat awam bersara 55 tahun hingga 60 tahun. Hang nak jadi PM kali ketiga, umur masuk 100 tahun ni. Hang dah tak ikut undang-undang dan perlembagaan negara, Tun M. Kalau kau nak cakap pasal undang-undang dan perlembagaan, sepatutnya kau memang dah tak boleh dah jadi PM, nak jadi wakil rakyat. Sebab umur hang ni over limit. Menyusahkan rakyat, menyusahkan negara. Dahlah berjalan pun tak boleh berjalan. Bercakap pun dah tak boleh bercakap. Otak pun dah berkarat. Marah. Kebenaran memang kebenaran lah. Kalau anak-anak hang tak boleh tegur hang, biar aku tegur hang. Umur hang dah masuk 100 tahun. Kalau ikut undang-undang penjawat awam, hang tak boleh nak melobi-lobi nak jadi Perdana Menteri. Kau cakap agung dan raja-raja tak ikut undang-undang dan perlembagaan. Hang ni umur 100 tahun belaga nak jadi PM. Belaga nak sangat. Jadi PM 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kawal nafsu kau tu sikit. Makin masuk umur kau 100 tahun, makin besar nafsu kau dekat dunia ni. Kalau anjing-anjing kurang kau tak nak tegur kau, tak nak ketuk kepala kau, biar aku ketuk kepala kau ni. Nak gulingkan kerajaan agung lah, nak gulingkan kerajaan rakyat dari pintu belakang. Tak tahu malu kah? Engkau tu bukan siapa-siapa. Memanglah kau kaya raya trilion tapi ingat, itu hasil merompak. Bukan hasil usaha keras kau, bukan hasil titik peluh kau. Apa kau cakap kau terkenal? Tun, Anwar Ibrahim lebih terkenal daripada Tun M. Semua planet-planet, semua makhluk alien kenal Anwar Ibrahim. Iblis, syaitan, dajjal pun takut dengan Anwar Ibrahim. Kalau nak cakap pasal terkenal ni, Tun, kena move on. Zaman Tun M dah berakhir. Setiap 100 tahun ni, kitaran dunia, memang Allah akan tukar setiap pemimpin dengan pemimpin wajah baru. Allah pun dah bosan tengok muka Tun M jadi Perdana Menteri. Tahu tak? Allah pun bosan tengok muka hang merompak di Putrajaya dengan keturunan hang. Sebab tu Allah hancurkan hang PRU15. Saka iblis, saka syaitan, saka dajjal dalam badan kau tu. Suruh bertaubat. Dah tamat 100 tahun. Kau cakap sebelum PRU15, saya tak takut kalah, saya tak takut kalah. Kalau kau tak takut kalah, kenapa kau masih meroyan jadi orang gila? Tak boleh terima kenyataan ada kerajaan agung yang baru, kerajaan rakyat yang baru. Saya tak takut kalah. Jadi, kalau kau dah tahu kau tak takut kalah, dan dah terbukti kau kalah hari ini,
Move on lah Tun M. Sian aku tengok kau ni. Engkau lah satu-satunya Perdana Menteri dekat dunia ni. Tak sedar diri. Umur dah masuk 100 tahun. Gila lagi. Nak mengguru harakan negara. dua puluh lalu. Kau memanglah berjaya gulingkan kerajaan rakyat dari pintu belakang, Tun. Bersama Muhyiddin, bersama Mak Lambung, bersama Hisham, bersama KJ. Kali ini, disebabkan kesilapan tahun 2020, Tun, bersama Muhyiddin, Raja-Raja Agung Anwar Ibrahim Zaid Amidi, rakyat pun dah tahu muka-muka pengkhianat yang nak gulingkan kerajaan rakyat ni, Tun. Walaupun Tun M dengan anjing-anjing kurap Tun M nak buat sembunyi-sembunyi, rakyat tetap tahu juga semua ni kerja siapa, Tun. Engkau beria nak tangkap Ju Fazli, nak dakwa Ju Fazli. Ni kerja paling gila kau buat. Yang kau pergi layan Karenah si Ju Fazli, buat apalah Tun M? Buat apalah? Si Ju Fazli tu kan budak ingusan setahun jagung. Jadi penganalisis politik. Kenapa Tun M takut dengan mulut si Ju Fazli? Kenapa mulut si Ju Fazli ni lebih berbisa daripada ular? Tun M? Oh lupa, Tun M memang tahu. Di belakang saya ada Agung dan Raja-Raja, begitu? Kesiannya Tun M. Takut dengan bayang-bayang Ju Fazli. Hello. Tolong tangkap Ju Fazli. Aku dah sakit hati, sakit jantung ni. Budak tu mulut dia memang berbisa. Kalah mulut berbisa ular, weh. Tangkap sekarang. Tak kira lah dia tak ada jenayah. Tangkap. Apa kau dapat tangkap si Ju Fazli? Tak dapat apa-apa. Makin cepat hancur, makin cepat pupus, makin cepat gila, makin cepat sakit mental, makin cepat sakit jantung, makin cepat masuk lubang kubur. Itu yang kau dapat, Tun M. Sekarang kau nak lawan Agung dan Raja-Raja. Si Ju Fazli ni pun kau tak boleh lawan. Kau tak boleh hancurkan. Ini kan kau nak hancurkan Agung dengan Raja-Raja, Tun M. Kau nak hancurkan kerajaan rakyat dari pintu belakang. Tun, tak ada taktik politik lain ke? Kau nak pakai? Dah basi dah taktik-taktik politik kotor ni. Dah lapuk. Nak gulingkan kerajaan dari pintu belakang lah. Nak gulingkan raja-raja dari pintu belakang lah. Nak perangkap raja-raja lah. Nak perangkap Anwar pakai liwat lah. Benda ni dah tak laku, Tun. Ni masalah Tun M punya otak. Otak memang pandai, tapi tak pandai upgrade. Tak pandai maintenance. Tak pandai overhaul. Kereta Proton, kalau rosak, kita buat overhaul semua. Tahu Tun M? Semua kena overhaul. Apatah lagi otak manusia ni, Tun M. Kalau dah 10 tahun, 20 tahun, percaturan politik kau tu dah tak ada idea baru, kau upgrade otak kau, bedah otak kau. Jangan saja kau bedah jantung kau. Kau tengok Raja-Raja Melayu tu. Raja-Raja semua otak dia kena upgrade oleh si Ju Fazli. Aku yang bedah tu, otak Raja-Raja tu. Kena cuci, betul-betul cuci. Hang ni, penasihat hang ejen CIA, ejen Amerika, mungkin terlupa. Nak basuh otak hang. Nak buat maintenance, nak buat overhaul. Kereta pun kalau kau pakai 20 tahun berkarat, kereta tu, kereta Proton tu. Overhaul lah. Ini liwat. Tipu raja-raja. Tikam belakang raja-raja. Nak hancurkan
Pemimpin-pemimpin yang pro raja-raja. Itu je kerja kau. Ni memang kelemahan Tun ni. Dia tak boleh tengok mana-mana pemimpin, mana-mana parti politik yang pro raja-raja Melayu. Dia tak boleh tengok kalau ada penganalisis politik macam aku ni kan, yang mulut berbisa ni menjilat raja-raja Melayu hari-hari. Dia memang tak tenang hidup dia. Dia mau semua orang benci raja-raja Melayu tu. Itu yang dia mau. Tun M, kita rambut hitam sama-sama tapi hati lain-lain Tun M. Dalam Malaysia ni memang kita semua rambut hitam, tapi hati lain-lain, otak lain-lain. Yang kau berusaha keras, nak suruh rakyat, nak semua parti politik anti raja-raja ni kerja gila. Sekarang, kau nak gulingkan lagi kerajaan agung dari pintu belakang. Tu memang kau cari nahas dengan 7 keturunan hang. Sebelum kau nak memperbetulkan raja-raja Melayu tu, kau perbetulkan diri kau Tun M. Cucu cicit kau tu. Kaki minum arak, kaki perompak, kaki penyamung, penyangak, kaki lanun. Sebelum kau nak menuduh, nak memfitnah raja-raja tu, cermin diri sendiri dulu. Keturunan kau pun porak-peranda dalam Malaysia ni. Gila duit, gila harta, merompak kerja dia hari-hari. Marah. Jangan marah. Kalau kau marah tu maksudnya betul apa yang aku cakap ni. Saya harap sebelum kau disembayang jenazahkan nanti, kau minta maaf lah. Depan Jufazli Syamad, depan Anwar Ibrahim, depan Raja-Raja Melayu. Dosa kau memang bertimbun-timbun weh. Dosa depan Allah. Kita boleh minta maaf depan Allah Tun M. Dosa dengan manusia, Tun M jangan lupa minta maaf. Kau punya kejahatan, kezaliman ni, astagfirullahalazim. Memang silap-silap. Tersiksa kau ni, mati sia-sia. Marah. Aku kena ingatkan kau. Patutlah kau dengan anak-anak kau kalau jumpa aku, terus lari lintang pukam. Jufazli, matilah kita. Kenapa? Teringat dosa-dosa kau. Kau culik aku jam 3 pagi, 7 hari 7 malam, tiap-tiap tahun kau tangkap aku. Tiap-tiap tahun kau dakwa aku dekat mahkamah secara politik. Sampai kau kalah, sampai kau tumbang, Tun M. Sebab kantoi, buat konspirasi fitnah liwat. Depan Jufazli, depan Anwar Ibrahim, depan raja-raja. Aku pernah terserempak dengan anak hang. Boy. Dekat pavilion. Wah, lari lintang pukang anak kau. Dia nampak aku ni macam malaikat maut. Wah, boy lari. Tengok si Jufazli. Oh, tahu juga kan korang takut dengan Jufazli. Aku ni masih hidup bebas ni. Mulut masih berbisa, makin berani ni. Tahun 2023. Jangan sampai terbongkar satu-satu. So, sebagai kesimpulan, dah syok sendiri ni Tun, nak lawan raja-raja Melayu. Kuasa-kuasa besar seluruh dunia pun tak boleh lawan raja-raja Melayu. Rothschild, George Soros, Rockefeller, iblis syaitan dajjal pun tak boleh lawan kuasa raja-raja Melayu Islam ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara Malaysia ni, melindungi raja-raja Islam dekat Malaysia ni. Untuk makluman hang. Ya? Move on lah. Tak payahlah kau belagak suci, belagak macam malaikat, belagak macam Tuhan depan raja-raja tu. Engkau tu di bawah kaki raja-raja je pun. Marah. Akulah orang yang paling layak kena ajar hang ni, Tun M. Tahun 2023 ni, hang dengan anak-anak murid hang, saya nak bagi tahu. Dah tak boleh
perangkap Anwar Ibrahim, nak perangkap Zaid Amidi tu. Dah tak boleh. Perangkap Raja-Raja Melayu, nak perangkap Agung, nak perangkap Sultan Johor, Sultan Kelantan, Sultan Selangor. Tak boleh dah. Tak boleh dah gulingkan kerajaan rakyat dari pintu belakang. Kita ada Akta Inti Lompat Parti, Tun. Dulu semua kerajaan, Tun, boleh lompat-melompat kan? Sekarang dah tak boleh melompat. UMNO BN pun dah tak percaya dengan Tun M. UMNO pun dah tak nak berkahwin dengan Muhyiddin, dengan Hadi Bawang. Sebab ni memang anak-anak murid Tun. Sama semuanya. Satu spesies. Satu otak semuanya. Meroyan jadi orang gila hari-hari. Tak sanggup tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan. Tun M takut semua kes-kes merompak tu dibuka dalam mahkamah. Anak-anak Tun takut diheret dalam mahkamah. Kena bersiap sedialah. Perkara yang paling buruk akan berlaku tahun 2023 ya. Saya ni tak takut masuk penjara. Tun M dengan keturunan Tun M takut masuk penjara. Saya ni tak takut mati, tak takut miskin. Tapi Tun takut mati, takut miskin. Kan? Nak lawan Kingmaker baru politik Malaysia. Tun M dah kalah banyak kali oleh saya. Nak main tarik tali pun kalah. Nak main tarik rambut dekat tepung pun dah kalah. Ni hancur dan pupus kan? Apapun, selamat maju jaya untuk kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung di Putrajaya. Ada yang cakap kerajaan Anwar, Kerajaan Agung ni lambat ambil tindakan undang-undang. Untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung, kita ni sebenarnya sedang memerangkap semua pengkhianat petualang tu. Kita nak tengok dorang tu, syok sendiri. Menggulingkan kerajaan rakyat dari pintu belakang. Jangan sampai secara beramai-ramai tu kena heret dekat mahkamah. Kena gantung kepala dorang satu-satu. Dorang tahulah. Jangan lupa ya, dalam Perlembagaan Malaysia ada peruntukan undang-undang khusus. Siapa-siapa yang jadi pengkhianat kepada negara dan raja, gantung kepala sampai mati ya. Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang, Mak Lambung, Hisham, KJ. Yang bawa ideologi politik liberal ni, nak menghuru-harakan negara, nak menggulingkan kerajaan lah. Jangan lupa baca perlembagaan tu. Jangan sampai kena buang negara, lepas tu kena gantung kepala kau. So, itu sahaja daripada aku malam ini. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Checkmate dan masuk perangkap satu sekali, Tun M, yang gagal menggulingkan kerajaan agung, kerajaan rakyat, kerajaan Anwar Ibrahim dari pintu belakang. Sebab kantoi habis. Game is over. Lubang kubur kirim salam, Tun M. Bye.